lama tak live ni. Komen terlalu besar sangat. Komen kau terlalu besar sangat. Tapi tak ada masalah, untuk orang boleh nampak kau. Cuma kau tengok komen besar. Baik bosku. Belajar Ni sahabat-sahabat semua ni Ini sahabat saya. Alhamdulillah apa. So alhamdulillah Ustaz, sahabat saya pun dah keluar 3 hari, and insyaAllah dah semua Oh, semua dah keluar 3 hari? Ini 2 insyaAllah. Oh, Masya Allah. Kita tengah cuba lagi lah. Walaupun memang payah, pasal orang tak kenal maka tak kita kan. So kita tengah usahakan yang terbaik. So insyaAllah Ustaz, satu tazkir sikit untuk kawan-kawan saya yang tak tahu apa usaha, tapi memang betul kita bukan orang baik, tapi kita nak belajar dia baik. Pasal for what I know is, ya kita nak dia baik, orang pandang rendah kan. Kita orang akan cakap apa, macam je macam betul. So kita tak perlu orang yang andaian lah, tapi kita perlu Allah punya bantuan. So kita minta Ustaz lah punya apa, doa yang orang kata kita tak tahu apa yang Ustaz lebih mulia, kita tak tahu. Itu je lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Rasa berbahagia bertuah sampai dekat Singapura. Jumpa Abang Long, ramai semua sekali ni kat rumah ni, Masya Allah. Walau baru kehilangan maknya, makciknya tinggal dunia semalam. Semoga Allah rahmati beliau, Allah beri, Amin. Allah ampunkan dosa semua sekali. Hidup berkat ni anak-anak semua baik-baik ni, anak-anak saudara semua, keluarga semua sekali yang baik, Insya Allah. Dan bila satu orang yang ada kalimah ni, insya-Allah Allah masukkan dalam syurga. InsyaAllah nanti hujung kita doa Nanti hujung kita doa. Jadi dalam hidup kita ni abang-abang semua sekali lah kat sini, hidup kita ni cuma nak satu saja. Tapi kita nak ramai juganya, walau kat rumah tapi kita nak cuma satu. Kita nak Allah sayang kita. Kalau dia sayang kita, untung tak kita? Kita dapat segala-galanya. Segala-galanya ni milik Allah. Dunia ni kadang-kadang ada masa kita sedih, sedih betul kita. Rasa macam kadang-kadang sedih tu, kita tengok pagar tu rasa macam nak terjun pada pagar tu Gangster itu bang, ni bukan kena orang tak beriman. Dulu kita ingat orang cerita konon-konon orang Jepun lah, orang Korea lah, orang cakap sebenarnya tak. Kita nampak macam berjanggut macam ni pun, bila hujan berat dia ada rasa macam tu. Taklah nak bunuh diri, takkan bunuh diri. Cuma hati tu dia rasa macam apa? Macam kita sujud tu sampai tak nak bangun lah. Nangis tu sampai tak nak angkat kepala. Tak mampu. Rasa ya Allah, seolah-olah apa? Ambil je lah, ambil jumpa kau je lah, konon-konon gitulah. Ambil lah ya Allah, ambil lah aku ni pergi jumpa kau. Ujian tu berat. Rasa berat, rasa macam nak pecah lah kepala, macam dunia ni impak kita, macam nak mati. Tapi ada waktu dalam hidup, kita rasa macam nak mati. Ada waktu kita rasa bahagia. Macam tadi semalam, macam semua nak pijak, nak hina kita, nak apa, segala-galanya. Ada masa pula hidup kita ni disanjung, dimuliakan, dipuji-puji kan. Orang sanjung macam sampai ke langit. Jadi ada hidup macam tu. Sampai segala-galanya kita lah. Macam kita lah nombor satu dalam dunia, seolah-olah begitu. Satu hari kita diuji oleh Allah, semua hilang. Hilang semua sekali. Semua hilang. Kawan-kawan pun hilang, orang yang dekat kita pun hilang. Orang yang kita sayang pun kadang dah tak percaya kita. Ada waktu macam tu lah hidup. Tapi kalau kita hidup untuk Allah sayang, kalau kita hidup tak dengar apa-apa. Kalau kita hidup untuk Allah sayang, ke satu je mana. Kalau kita hidup untuk Allah sayang kita, maka kita akan dapat segala-galanya. Hidup untuk Allah sayang, kita dapat segala-galanya. Jadi cuma apa yang kita nak dalam hidup ni, kita cuma nak Allah sayang kita. Adalah bunyi. Apa yang kita nak dalam hidup ni cuma nak Allah sayang kita. Kalau dia sayang kita, kita dapat segala-galanya. Sebab semua milik Allah. Apa yang kita nak cuma Allah sayang kita, sebab segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi milik Allah, langit milik Allah, siang malam milik Allah. Dan kita sebenarnya kita semua ni satu keluarga. Satu keluarga. Dan kita semua satu keluarga. Dan apa yang kita nak cuma redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu kita kena banyak memuji dia siang dan malam. Kita puji orang dengar tak abang? Puji orang dengar? Tak dengar? Kita puji orang kaya, dia dengar? Tak dengar?
Kita puji artis-artis dengar, dia tak dengar. Puji orang besar-besar, menteri ke raja dengar, tak dengar. Kan? Orang puji kita pun kita tak dengar. Kan? Kadang kita mesej orang-orang, kita tak balas. Dia balas, kita gembira. Tapi ada yang maha kaya, dia lah segala-galanya raja yang sebenarnya. Dia dengar setiap doa kita. Dia lah pemilik segala. Tapi kita tak nak minta dengan dia, tak tahu kenapa. Dia punya semua, tapi kita tak nak minta dengan dia. Kita kurang nak minta dengan dia, saya sendiri. Sebab tu saya pesan diri saya, kita ada Allah SWT. Dia maha berkuasa. Dia sangat sayang kita. Walau suatu dunia tinggal kita, yang takkan tinggalkan kita sampai bila-bila siapa? Allah SWT. Dia takkan tinggal kita, takkan. Satu orang buat baik, dia sayang. Satu orang South Africa kata, when you remember me, I remember you. When you forget me, I still remember you. Masa kita ingat Allah, Allah ingat kita. Masa kita lupa kat dia pun, dia ingat kat kita. Sebab tu kita mungkin benci orang tu sebab dia jahat, tapi Allah tak benci dia. Tengah dia buat jahat, Allah kata, wahai hamba aku, dekat pada aku, aku ampunkan kamu. Aku ampunkan kamu. Aku ampunkan dosa kamu. Dan aku terima kamu. Aku sayang kamu. Kak. Ha? Mana Facebook ni? Yang kecil ni Facebook. Ni semua tak payah. Jadi kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah sayang kita. Dia segala-galanya. Sebab tu kena banyak memuji Allah, kan? Dan seluruh dunia bang rindu nak kenal Allah, nak dekat dengan Allah. Kesian. Kadang-kadang orang miskin-miskin, orang susah. Dah lah dia susah, dia tak tahu nak minta kat siapa, nak doa pada siapa. Jadi sebab tu kita kena pimpin semua orang. Bila kita kembali pada Allah je, hati kita tenang, bahagia. Walau kita ada duit, tak ada duit. Walau kita kaya, kita miskin, rumah kecil, rumah besar, kita akan rasa tenang, bahagia. Dan sebab tu kita kena beritahu kasih sayang Allah ni pada orang tepi lorong, bawah jambatan, orang-orang yang terbiar, yang orang benci dia. Kena pujuk dia, cakap jangan kecewa bang, cakap kat dia, Allah sayang kau. Sebab tu orang tepi jalan, orang depan kelab, orang yang putus asa dengan hidup, orang tengah tu nampak teruk-teruk, orang ni bila kita cakap Allah sayang, dia nangis. Macam kita dengar Allah sayang tak rasa apa kan. Cuba cakap kat budak-budak tepi kelab, tengah temendong keluar kelab kan, atau orang baru keluar masuk dalam penjara, cakap Allah sayang. Dan banduan akhir lagi lah, cakap Allah sayang, laju air mata dia. Orang nak sebelum kena gantung, nangis dia, cakap Allah sayang. Betul ke dia sayang saya? Kalau dia sayang saya, kenapa saya kena gantung? Kawan saya yang sama-sama buat jangan saya 100 orang, 99 kat luar, dia kata saya yang paling baik duduk dalam ni. Dia yang paling baik yang kena tangkap. Dia baru sekali buat, dia kata dia yang kena hukum gantung. Banyak kali saya jumpa banduan akhir, banyak dalam penjara macam tu. Maksudnya dia yang paling kurang buat, dia kat dalam. Dia kata semua kawan yang lagi teruk pada dia, semua kat luar. Betul ke dia sayang saya? Jadi kita beritahu dia Allah sayang kita. Dia tak pernah lupakan kita. Ujian tu sebab Allah sayang. Lagi berat ujian ni, musim Covid ni kan, lagi berat ujian, lagi Allah sayang. Sebab tu kita semua sebuah keluarga. Sebab tu kita kena saling ingat, memperingati. Kita semua tak tahu nasib akhir kita, kan? Orang Malaysia ke, orang Singapura ke, orang Indonesia ke, orang Brunei ke, orang seluruh dunia. Kita semua sebenarnya jalan sama je, kan? Kadang ada orang berjanggut-janggut, ada orang pakai biasa, ada orang tak pakai baju. Jalan kita sama. Tak ada siapa boleh kata dia dah diterima oleh Allah. Tak ada. Sama semua sekali. Saya cakap ni tak tahu lagi. Tapi kita nak pergi tempat yang sama, dah dekat dah ni. Apa dia? Kehidupan mati akhirat. Kita nak jumpa Allah. Dekat lah. Kita akan jumpa Allah yang sangat sayang kita, yang tak pernah lupa kita. 1000 kali dia panggil kita, kita datang sekali, kita tinggalkan dia. Kita ni bila dah susah, saya kan, bila kita dah susah sangat semayang, nangis kita. Dekat dengan Allah, Allah bagi dekat. Ramai orang dalam dunia macam tu. Kat Afrika segi, Brazil kan, sama, semua orang rindu nak dekat dengan Allah. Sebab tu kena sayang semua orang, tanpa mengira bangsa, agama. Tak boleh benci. Ada orang tengok bangsa lain pula, atau agama lain pun kadang kita benci, dia pun salah. Tugas kita untuk beritahu dia. Macam ni nak kenal Tuhan kalau kita tak beritahu kasih sayang? Macam kita, macam mana kita kenal agama ni, Islam ni? Sebab ada orang yang sayang kita, Nabi Muhammad, dia tunjuk sayang. Macam mana orang lain nak kenal Islam ni? Kita kena jadi orang Islam yang tunjuk kasih sayang tu. Kita kena tunjuk. Memang nak tunjuk. Beritahu bukan sebab saya baik, sebab saya ni belajar Islam, jadi saya kena jadi orang baik pada semua orang, walau beza agama, bangsa kan. Sebab tu dalam Islam tak ada paksa orang masuk Islam, tapi kita doa hidayat. Sebab tu kita kena usaha atas keyakinan kita kepada Allah, cinta sayang ke Allah. Sebab tu memang, sebab tu kena keluar jalan Allah. Saya bila berat-berat ujian itu, saya pergi 3 hari. Saya selalu keluar, tapi sibuk-sibuk saya bagi masa 3 hari tu. Lapang hati. Hari pertama rasa tak boleh cakap dengan orang, macam nak mati bila ujian tu berat. Doa sujud macam tak nak angkat kepala rasa. Nak nangis je. Sekali lepas hari kedua, cakap kebesaran Allah.
Hari ketiga rasa menyesal mikirkan masalah dunia ni. Sebab ramai lagi benda yang patut kita fikir. Akhirat kita, keredaan Allah. Dunia memang gitu bang. Ada masa orang sayang kita, esok dia tak suka kita. Dia tak bagi sesuap nasib pun kat kita. Orang main sedih kita. Dia cakap saya sedih kan. Orang cakap kita sedih. Apa kita nak sedih? Suap nasib pun dia tak bagi kat kita. Orang main sedih, teruk kita. Sebenarnya tak. Yang menentukan hidup kita, mati kita siapa? Allah SWT. Semua milik Allah. Kita tak perlu bergantung pada pujian dan pengharapan kita pada manusia. Kita kena meletak pengharapan kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kita buat baik kat orang pun tak perlu orang hargai terima kasih. Terima kasih tak payah. Senyum pun tak payah kat saya. Sebab saya tak hidup untuk awak. Saya hidup untuk Tuhan saya yang sangat sayang saya. Kita buat baik orang tak nampak. Abang ni semua baik-baik kan. Orang tak nampak. Orang cuma nampak tatu je kan. Macam abang ni baik-baik kan. Orang tak nampak masa buat baik tu. Orang nampak bahagian tatu. Contoh lah, orang nampak tatu ni. Orang tak nampak. Tapi Allah nampak lah. Allah nampak. Abang bangun tahajud nangis malam, Allah nampak kan. Abang long kita berdakwah banyak, Allah nampak. Banyak tolong orang susah, bagi makan pusing dekat sekitar Singapura ni, orang nampak. Orang tak nampak. Ada update juga. Tapi kadang-kadang orang tak perasan. Buat baik kadang orang kurang sikit like kan. Tapi Allah nampak. Semua tu Allah kira kat akhirat. Kalau kita nampak, pecah hati kita. Kita sedekah semua sekali. Sampai miskin kita bagi sedekah kat orang. Kalau betul-betul kita nampak. Kalau kita nampak akhirat tu, kita bagi semua sekali apa yang kita ada ni. Kalau kita nampak akhirat. Sebab tu benda ni kena lalui kan? Kena belajar buat dakwah, sayang manusia. Ada masa pergi keluar 3 hari kan? Recharge. Setiap bulan 3 hari tu macam recharge lah. Zaman sekarang sibuk-sibuk, recharge. Jangan tunggu kita dah pencen kan, dah habis, sudah tua, saya nak masuk pondok. Tu syaitan tipu kita. Nanti saya dah tua, saya nak semayang, saya nak buat baik, nanti dah habis pencen. Ni syaitan tipu kita. Aku ingat nak berhenti kerja. Tak, bukan. Salah. Tengah sibuk kerja ni, cari masa untuk solat 5 waktu. Tengah sibuk kerja sebulan ni, cari masa 3 hari recharge iman kita. Dan kita niat untuk mak ayah kita. Doakan mak ayah. Mak ayah kita sayang kita kan. Saya mak ayah dah tak ada. Jadi kalau ada kebaikan niat, ya Allah, kalau ada pahala untuk apa saya buat, saya hadiahkan buat mak ayah saya. Saya rindu mak ayah saya. Jadi bila pusing kadang orang tanya kenapa, salah satu memang nak buat dakwah, nak tolong orang. Satu lagi tahu apa dia? Hati tu rasa macam sunyi. Rindu kat mak, rindu kat ayah. Jadi share kan, tolong mak dakwah kan, tolong sebarkan kebaikan. Niat kalau ada pahala untuk mak ayah kita semua sekali, insya-Allah mudah-mudahan begitu. Abang nak nak share sikit mana? Ni yang mana mic yang Facebook? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim-tim Ustaz Abid Liu yang sudi datang ke rumah kawasan Boon-Lay dan rumah abang saudara saya dengan kakak saudara saya. Dan saya terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ada yang kat luar, ada yang kat dalam, yang sudi datang. Dan saya rasa terharu sangat, nak nangis pun. Saya nanti orang cakap gembeng kan. Ni first time saya jumpa Ustaz Abid Liu. And dah lama saya pernah mesej PM Ustaz Abid Liu, tapi cuma yelah tak sangka bila orang kata akhir kalam saya, orang kata yang saya timpa dalam ujian yang tak ada orang tahu. Mungkin kawan-kawan saya tahu, tapi yelah saya happy sangat. Saya rasa bersyukur lah. Mudah-mudahan apa Ustaz Abid Liu buat yang terbaik dunia dan akhirat, dan mudahkan segala urusan Ustaz Abid Liu dengan tim-tim Ustaz Abid Liu. Dan teruskan. Biar macam mana orang kutuk, hina, caci, bukan urusan diorang. Allah lebih tahu segala-gala dia. Tanpa Allah kita pun tak ada apa pun dalam hidup kita. Tanpa Allah kita pun tak akan berdiri kat muka bumi yang kita pijak ni sekarang. Macam saya dah terlepas. Dah lama sangat saya beku. Tapi Alhamdulillah lah, walaupun sejahir-jahir saya, sejahat-jahat saya pun mohon pada Allah, ya Allah jangan kau singkirkan aku dalam keadaan apa yang aku usahakan. Yang betul, saya bukan yang baik. Saya lahir bukan orang yang alim ulama. Saya bukan lahir dengan keadaan yang orang kata family background yang baik. Tapi saya ingin nak jadi baik. Cuma kita dalam keadaan ujian, kadang-kadang kita lalai kehidupan kita. Pasal yalah, saya tak nafikan lah
And saya tak salahkan kawan-kawan saya yang saya campur, saya salahkan diri saya. Pasal bila kita tahu pasal agama, belum tentu bila kita dalam keadaan ujian kita ingat agama. Ni saya cakap terus terang. Pasal kita dalam kecewa, dalam orang kata kesedihan, hilang segala-gala apa yang saya dapat lah. Tu pasal saya rasa bersyukur. Yalah, satu Ustaz ABLU yang terkenal Jam. Dia mic tutup. Abang mak ayah dulu meninggal. mak Meninggal. 2020 bulan 1, tapi alhamdulillah Ustaz Masuk mic kat dia. saya dapat jaga dia dari 2016 bulan 8 sampai jaga rumah saya 2020 bulan 1 23 bulan. Masuk kita. Dua kali saya suruh dia mengucap. Pertama tak nak, kedua alhamdulillah masa dapat mengucap dengan dari Ahmad Rasmo. Lepas tu dia pergi. Abang duduk sini. Tinggal saya. Duduk sini. Tukar sini. Abang sini. Abang sini. Sorry, tukar-tukar Ya Allah. Mic tadi kan ni. Ni ya. Dan saya lama saya tak buat program. Ada sebab-sebab lah. Saya kena tipu. Saya dah lama Ustaz tak nampak saya kan. Dengan umrah ni saya kena tipu. Janji-janji pergi umrah dengan apa, dah sign kontrak semua lah. Segala-gala kontrak dah ada. Dapat satu lebih jemaah, 20 slot free, satu slot rumah saya, rumah saya 16 slot bayar balik lah. Sekian saya jual balik, saya dapat duit kan. Habis arwah mak saya terkilan nak pergi umrah tak dapat. Saya kena tipu. Office pun tak ada. Saya kena tipu. Saya kena macam-macam lah. Tapi alhamdulillah saya reda je. Saya reda sampai sekarang lah. Yang cakap apa-apa lah, masuk lockup pun saya dah pernah. Tu pasal saya stop program. Saya usaha apa yang patut lah kat Singapura. Banyak benda saya dah tundakan. Cuma itulah, saya ujian, saya senyum. Kadang-kadang saya lemah. Kadang-kadang saya tak nak solat. Pasal saya hilang ke seorang ibu kan. Pasal ibu saya lah yang berikan semangat untuk saya sampai dia pergi. Itu je lah yang saya boleh share. Saya cuma rasa happy gila. Happy gila lah. InsyaAllah. Ujian abang kita dalam hidup ni kan, bila hilang mak ayah ni, dia memang kita macam hilang kita punya separuh, orang kata hati tu kosong je. Sebab dalam hati kita ni ada tempat untuk mak ayah kita. Bila dia hilang tu macam tempat tu dia kosong. Selalu ada orang kat situ, kalau kursi tu kosong dan dia tak boleh ganti dengan orang lain. Tu mak ayah kan. Saya pun gitu, dia rasa kosong. Kadang rindu suara mak. Tambah puasa raya lagi terasa lah kan. Dengan ujian datang, kita sampai fikir apa?
Bila mak dah tak ada, tak berhenti-berhenti pula ujian datang. Macam ni pula orang buat kat kita. Kita datang rasa macam tu. Saya berfikir tu. Saya mak meninggal, lepas tu kan ayah meninggal. Lepas tu lepas ayah meninggal, saya rasa semua segala benda ujian tu tak berhenti dah. Biasa ujian tu macam kita doa-doa 2-3 hari hilang, atau sebulan hilang. Ini macam bersambung lepas mak ayah meninggal tu. Jadi saya fikir mungkin doa mak dulu dia tahan dulu datang dia lagi. Saya pergi, tapi sebenarnya hakikatnya mak ayah, doa mak ayah kita masih ada dengan kita. Faham kan? Saya cakap terus terang kan, ni tahun saya tak raya. Pertamanya raya saya tak raya, kedua saya cakap terus terang, memang saya terharu lah. Pasal apa? Saudara saya dari KL sanggup cari baju raya. Kakak saudara saya, abang saudara saya datang, kita call. Jadi dia datang, dia nampak saya tengah nangis, dengan saya tengok muka mak saya je. Ni tahun cuma saya raya dengan diorang je. Tak ada mana. Saya bukan cakap saya tak percaya kawan. Ada kawan-kawan saya ada bersama dengan saya, tapi saya jarang nak share sangat. Ni tahun memang saya lemah. Memang saya banyak benda-benda yang saya hilang lah. Hutang, macam saya cakap hutang lah. Saya tak rasa malu nak cakap hutang. Memang saya pun ada hutang, tapi memang saya ada buat kesilapan. Tapi yelah, bila kita tengah ada sesuatu, kawan kita ramai nampak. Tapi bila kita susah, saya baru tahu siapa kawan. Macam saya, kawan saya di sebelah, saya pernah hutang dia. Dia tolong saya. Aman, Tintong, kakak saudara saya, abang saudara saya, ni director saya sebagai Kampung Bereh, Bright, buat charity, abang-abang van. Diorang tahu kehidupan saya. Diorang nampak saya kena viral dengan janda saya pasal urusan benda yang tak elok kan. Tapi akhirnya diorang percaya. Pasal apa? Yalah, saya pun ada buat kesilapan, tapi cuma saya tak pernah nak cerita aib-aib orang. Saya diam je. Sampai sekarang saya buat bodoh. Biarlah orang nak buat saya, tapi saya senyum je. Saya senyum je. Cuma saya sedih ni tahun raya, cuma yang tahu saudara saya, kakak saudara saya je datang ambil saya dari saya mana tinggal, dah bawa saya balik sini untuk apa? Beraya sama-sama, makan bersama dengan saudara saya dari KL yang dia belikan baju raya. Hari kedua baru saya dapat rasa raya. Kalau tiap saya memang tak raya. Saya tengok muka mak saya je. Pasal dia seorang mak yang beri kata-kata semangat. Itu je lah. InsyaAllah Allah beri kekuatan kat balong kita. Orang yang paling berat, kadang bila ujian datang, kita tertanya dia sayang saya ke tak kan? Tapi sebenarnya orang yang paling Allah sayang dalam dunia, yang paling dicintai, paling baik, paling wajah paling indah dalam dunia, tak ada manusia lebih baik daripada beliau. Seluruh dunia ini diciptakan kerana demi menciptakan beliau. Orang yang paling sayang kita, yang paling banyak menangis untuk kita, mak ayah kita, keluarga kita. Orang yang betul-betul baik lah. Betul-betul baik. Saya ni baru belajar cakap baik kan. Cakap tak baik pun banyak lagi. Amal tak baik pun banyak. Ini betul-betul baik. Kalau dia cakap sayang, sayang betul. Kalau dia cakap tolong, dia tolong betul. Ni manusia yang tak ada seperti beliau selamanya, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang paling banyak menanggung susah demi agamanya. Dalam hadis, Allah bila sayang seseorang, Allah beri dia ujian-ujian. Allah nak beri rahmat pada satu orang, Allah beri ujian. Jadi masyarakat atau manusia akan melihat orang yang diuji ni, orang nampak, oi dia kena macam ni, dia buat macam ni. Oh dia buat macam ni, dia buat macam ni. Tapi satu hari kena bila orang yang diuji tu, dia orang nampak yang orang nampak side yang orang nampak lah. Apa yang orang nak pandang, orang tengok. Hakikatnya orang tu sedang dekat dengan Allah. Kita tak boleh dekat dengan Allah tanpa ujian, tak boleh. Sebab semua Nabi susah, semua Nabi. Yang paling susah sabda Nabi SAW, aku Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling banyak dia ancam bunuh, orang paling banyak dia ancam bunuh Nabi Muhammad. Nabi kata tak ada orang lebih banyak diugut dan diancam melebihi aku, dan tak ada orang lebih banyak menanggung susah, lebih kurang maksudnya melebihi aku dan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sayang seseorang, Allah beri ujian. Pada imam-imam besar, dia kena dimasuk dalam penjara, dia disebat kan beratus kali, dalam banyak kali kan, dengan Imam Malik gitu. Tapi dia dengar satu orang yang buat kerja macam-macam. Orang tu kata suruh sabar, beri nasihat yang baik-baik, masukkan dalam kitab dia. Rupanya apa orang tu buat? Orang tu apa dia buat? Apa kamu buat? Masuk penjara. Dia buat macam-macam kesalahan, tapi dia yang telah nasihatkan Imam Malik rahmatullah alaih. Dia sabar ni bukan kat kitab kan.
Dan untuk dekat dengan Allah, saya selalu dengar apa, ada AA Indonesia, dia kata apa, macam buah kelapa. Dia kata untuk dekat dengan Allah, dapat ikhlas ni, buah kelapa tu nak dapat santan macam mana? Terkena buah kelapa pecah kan, jatuh ke bawah. Lepas jatuh, ambil parang, kena ketuk pula. Ketuk kuat. Buka sabut dia, ketuk. Lepas tu kena buat apa? Kena parut pula. Dah parut macam mana pula? Parut. Dah habis belum? Kena macam ni lagi. Apa dia? Kasih macam tu lagi kan? Baru dapat santan. Dah masak belum? Kena hidup api pula. Nak dapat disayangi oleh Allah. Dah siap nak makanan. Masak apa? Masak apa sini? Masak lemak Ada masak lemak. Masak lemak, masak kari, masak nasi. Tapi masak apa? Tapi dilupakan pula. Orang tak panggil masak lemak, masak apa? Masak santan kan? Orang panggil masak lemak. Santan tu telah dilupakan. Sebenarnya dia paling banyak korban. Untuk dekat dengan Allah ni, kita berkorban habis-habisan. Tapi akhirnya dah dihempas, belum lagi diuji, diketuk, di begini, diparut, di begini, dah tarik sabut, dikoyakkan. Last sekali apa dia? Dilupakan. Untuk dapat dekat dengan Allah begitu. Semua orang saleh macam tu. Dia banyak kebaikan dia buat, last sekali semua mazhab, imam 4 mazhab tu kena penjarakan. Walau kita tak nak. Orang tak nak cakap ni bang. Macam kita bila kena uji-uji macam ni, hampir-hampir lalu begini, kita berani cakap. Kalau tak lalu begini, kita tak nak cakap, takut kena uji. Tapi rupanya tak cakap pun datang juga ujian tu. Sebab Allah nak kita dekat pada dia. Tapi apa yang kita lalui tak sama macam Nabi Muhammad lalui. Jadi bila ditimpa susah bang, anak ni jangan, kalau kita rasa sedih, sebenarnya kita tak patut rasa sedih. Sebab itulah sunnatullah bagi satu perjuangan. Untuk dekat pada Allah, sunnatullah dia kesusahan. Walau kita tak nak susah. Susah, ujian, sedih, menangis, orang tak nampak. Tapi Allah nampak. Dia tahu. Dia lihat semua sekali. InsyaAllah mudah Allah bantu terima. Share sikit bang. Ni minit ni seminit sikit. Share je fikir rasa apa datang dengar perbualan tadi, fikir apa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Abilio daripada jauh rantau sampai Singapura. Jumpa kita ni yang jarang jumpa orang macam artis. Dan terharu selalu macam tadi saya cakap Ustaz, tengok Ustaz live dan pernah message, pernah mintakan doa. Ustaz ada doakan saya dalam live. Dan tadi suddenly Abang Long Fadil ada telefon, dia cakap kau boleh turun nak, Ustaz video nak datang ni. Tengah kerja ni Ustaz, kita tengah kerja. Saya kerja dengan dia sama-sama. Dan memang tak cukup manpower, tapi kita try untuk kira jumpa orang-orang baik macam ni kan. Kita tinggalkan kerja kita, insya-Allah. Moga Allah kira rahmati hidup kita, insya-Allah. Dan dapat jumpa nari kira memang orang Singapura cakap power lah kira Jadi itu kira sebab mungkin jumpa Ustaz ni, mungkin kita boleh dapat yang kita ni Zahir ni kan, asal-usul Zahir keluar masuk penjara, majoriti kita kat sini lah keluar masuk penjara. Mungkin datang dengan Ustaz sebabnya ada datang sini, kita dapat kenal lagi lanjut apa tu Islam. Macam saya cakap jujur, bukan nak riak, bukan nak bangga, lebih daripada 5 kali, mungkin 7 kali penjara. Keluar masuk. Dalam jail tu, dalam penjara tu, Singapura panggil jail dalam penjara tu lain kita tak pernah tinggal kan? Lain tak pernah tinggal 7 kali penjara. 7 kali. Kira kalau duduk dada 2 kali, lain semua kira orang salah lah, gaduh, public servant, pukul polis ni semua. Jadi apa yang kita dapat kat dalam dengan kat luar lain. Pasal kat luar ni kita banyak berfoya-foya Ustaz. Banyak kira mungkin cara kita pergaulan, dan kita tak dapat dekatkan dengan sunnah, tak dapat dekatkan kita dengan kita perjalanan yang baik. Dan kita kenal tu Allah tu ada, dan kita kenal Nabi Muhammad SAW tu kira ada, dan sunnah dia pun ada. Selalu yang kita bawa zahirnya kita, time kita kat dalam sana-sana, kat dalam tu yang first kali kita akan jumpa bukan kawan-kawan, mungkin dalam ibadah kita. Banyak kali kira saya duduk penjara keluar, duduk penjara bikin keluar tidak, duduk penjara bikin keluar tidak. Mungkin tu satu mungkin ujian bagi kita, pasal dah keluar dah banyak dah kita jumpa. Dah tak payah cakap kita jumpa kawan je, jumpa handphone je Ustaz. Betul tak kan? Jumpa handphone, jumpa kira handphone dah tak payah banyak. Semua dah macam-macam dah, kita punya otak dah ingat. Betul tak? Dan jumpa handphone dah teringat kita ni biasa biasa bergaul dengan kira kongsi-kongsi gelap kan. Jadi
dah banyak kali, ini kali baru saya dapat rasa. Baru juga saya keluar 2021 kes gaduh, writing yang kira 2021 itu pun masih belum dapat hidayah. Dan saya fikir hidayah ni aku tak boleh tunggu dia datang. Ada satu sahabat ni saya ni kan, saya dengan kira ustaz Singapura orang, kalau ustaz tengok yang mana ada tattoo, kalau yang belum jalan straight dengan rantai emas, gelang emas kan, ni kita luarkan je kan dengan rantai emas. Bukan kita ni nak aja baik ustaz. Pada saya macam dia ajak juga, tong mana kita solat tong, tak apa mangga doakan aku je. Saya punya nama mana, tak apa mangga doakan aku. Tong masuk, tak apa kau doakan aku. Satu kali saya fikir macam aku nak macam gini, saya anak 8. Saya ni macam mana ni, aku nak tunggu hidayah sampai aku tak rasa hidayah tu memang milik Allah, bukan milik kita. Tapi jadi macam kita tercari-cari macam mana aku nak fikir, macam mana aku nak fikir. Dalam masa yang sama saya fikir, daripada aku tunggu hidayah sampai biar aku cari hidayah. Saya buang semua ustaz. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah hidup saya, walaupun dulu dengan senang saya cek duit, senang kira apa-apa saya boleh fikir untuk mendapatkan kira hasil nak besarkan anak-anak. Tapi saya fikir apa duit banyak kau ada pun, tapi kau tak bahagia, tak berkat, hati tak senang. Betul tak? Cepat habis. Jadi fikir tak apa, aku buang ni semua. Aku harapkan kira daripada Allah SWT. Dalam saja aku kira tengah bersujud, aku minta dengan dia, mungkin ini jalan kira aku yang terbaik untuk aku. Betul tak? Pasal aku tak, saya ni tak mengenali Allah cukup dalam. Kita tahu kita ni ada Allah, kita Islam kan, tapi kita tak tahu macam mana kita nak komunikasi dengan Allah. Jadi saya fikir macam okeylah, ujian aku dah banyak, aku dah banyak duduk dalam, dah banyak susahkan ibu bapa aku. Saya duduk penjara tak pernah ada visit, tak pernah kira visit orang jumpa datang. Jadi tengok kawan-kawan yang kena belasan tahun semua ada visit. Jadi saya rasa macam alamak, sebabnya ni aku duduk dah tak ada visit, arwah nenek saya meninggal. Jadi masuk. Betul ya. Jadi arwah nenek meninggal, lepas tu arwah abang saya, abang saudara saya meninggal. Sampai bila aku nak macam gini kan? Sampai bila aku nak macam gini? Jadi aku nak cari keridaan Allah. Mungkin dalam temu dengan sahabat-sahabat yang baik kan, kira dapatlah sikit sebanyak. Pernah saya dulu ikut jemaah sampai. Ustaz, kan saya sini ya. Ya, abang. Macam tu. Sini. Mana? Ya, Islam bang pas ni. Mana Roy? Apa? Roy. Jadi itulah kira dapat Masuk. dapatnya hidayah macam itulah ustaz kan. Jadi saya nak mencari dia lah. Mencari keridaan Allah supaya Allah boleh bukakan pintu rahmat untuk saya insya-Allah. Jadi apa yang dapat sekarang dah happy lah. Masuk Roy. Bila ya? Jadi sekarang happy lah, alhamdulillah. Tanya abang tanya Itu je. Terima. Itu je, tak boleh stay sekejap Main. Ya. Tanya abang istiqamah terus buat kebaikan buat kebaikan. Terima, terus buat kebaikan, jangan tinggal sampai bila-bila. InsyaAllah. Tapi memang ujian kita gitu kan. Kadang-kadang Allah buat kita lemah atau buat salah bukan apa, sebab supaya kita ada rendah diri, supaya dekat pada dia. Kadang kalau kita jadi baik panjang hidup kan, warak je kadang dia tak boleh nak dekat dengan Allah juga, dia jadi sombong pula. Dia nampak semua orang jahat, jadi macam tu. Kan, baik sangat sampai tak nampak semuanya. Kadang kita fikir kenapalah saya tanya ustaz, kenapa tertinggal amal ni ustaz ni? Sedih kadang istiqamah apa tertinggal pula. Jadi ustaz tu kata kadang-kadang kita semua berhajat perkara yang sama, istiqamah. Lepas tu dia kata kedua, Allah nak supaya kita berhajat untuk baiki diri kita. Supaya kita niat nak keluar lagi 3 hari, 40 hari, ada nak tambah ilmu. Kalau tak, dia jadi mula nampak orang, dia jadi macam Azazil lah pula sekali kan. Nampak semua orang dah teruk, dah semua dah habis, semua orang teruk, dia tak nampak lah. Semua orang teruk, jadi nampak saya je baik. Jadi nak dapat ni bang, nak dapat hati bersih ni tak senang bang. Ini sekolah tinggi mana pun tak dapat bang. Nak cuci hati ni bukan senang. Tu lama sampai 3-4 jam basuh tandas pemanas sampai nangis. Tapi orang macam abang, maaf saya sebut kan, diuji oleh Allah masuk penjara, memang jadi rendah diri kan.
Betul tak rasa rendah diri sikit kan? Jalan di tengah-tengah orang rasa rendah diri. Saya pun datang macam tu sekarang. Boleh saya kena uji-uji lebih kurang begitu. Jalan tengah orang dia rasa rendah diri. Rendah diri je. Ustaz, boleh saya tanya sikit? Boleh. Apa tergerak hati Ustaz suruh PA, siapa nama? Azizul suruh apa PM kepada apa Yunus suruh apa nak kontak nombor saya. Apa yang buat mungkin mana tahu Ustaz mimpi muka saya ke nak datang ke, boleh saya tahu apa tiba-tiba macam last minute tak ada plan. Saya sampai tak mandi pergi keluar cari barang untuk Ustaz Emilio, tanya sampai tak mandi tapi alhamdulillah dah mandi lah. Apa buat Ustaz tiba-tiba nak datang jumpa saya, nak jumpa sahabat-sahabat saya dengan saudara mara saya? Saya memang dah lama simpan niat daripada dah lama juga dapat tahu ada. Memang dah lama pada masa ceramah kat KL tu nak jumpa. Masa tu kan ceramah ramai orang. Jadi saya nak jumpa tak dapat. Masa tu kan malu kan kat pentas. Saya kat bawah. Lagi mulia, lagi banyak. Tak dapat. Satu. Kedua, lepas tu dah lama macam dengar juga Abang Nopal nak jumpa, tapi saya simpan dalam fikiran tu. Tadi tiba-tiba balik pada Surabaya, waktu man tadi jumpa nak motor, tiba-tiba man tadi saya kata saya teringin lagi Singapura ni kan. Dah lama dah memang nak pergi. Terus malam tadi bincang-bincang pagi tadi. Pagi pukul 9 kan? 9 tu saya mesej dia orang, saya kata saya nak pergi Singapura. Saya hantar kat grup 10 orang. Saya kata saya nak jumpa nombor 1 Abang Long Padil kata. Kedua nak jumpa sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat lain. 3 saya nak jumpa banyak-banyak kat lorong mana-mana. Saya nak dakwah dia orang macam kat tempat sana. Keempat saya nak cari mana-mana orang yang tidur tepi jalan ke, kita nak bagi rumah macam Chinese ke yang kesian ke tidur tepi jalan, kita bagi di rumah biar malam ni jadi kami kosong malam ni je, tapi nak buat sesuatu yang sempat lah. Saya sekarang apa dah macam Ustaz, macam Azizul dah minta apa permintaan, kita dah ada dah. Kalau list untuk yang nak menolong orang pun kita dah ada. Ini dari abang-abang van dengan kita punya apa, saya punya director Kampung Bright untuk apa dah siapkan list untuk rumah. Kalau nak cari yang homeless ada satu kawasan. Tapi kalau Ustaz nari malam balik memang tak sempat lah. Tapi kalau Ustaz balik besok atau nak datang semula boleh, kita boleh bincang macam mana kita plan dengan sahabat-sahabat saya, dengan apa director saya, dengan sahabat saya abang-abang van. Apa kita boleh bincang lah, kita boleh konvoy ke, kita boleh apa ikut Ustaz. Boleh. Terima kasih banyak ni Abang Long. Memang niat macam tu. Cuma dari semasa ke semasa, cuma malam ni memang niat jumpa ni lah. Dalam 1-2 program gitu, InsyaAllah sempat. Ni abang share sikit ni siapa ni bang? Orang terkenal ke dengan TikTok? Orang terkenal TikTok. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Toy lah. Saya nak tahu lah kenapa Ustaz datang sini untuk macam aku tak pandai berbual. TikTok famous. TikTok apa nama TikTok? Saya TikTok Wan Rizky. Wan Rizky. Yes. So pasal saya pak TikTok banyak kena kencam. Saya pun tak tahu kenapa lah, apa masalah diorang dengan saya. So saya nak ubah lah, senang cakap saya nak ubah, tapi orang tetap kecam saya. Saya tak tahu nak cakap apa Satu soalan kita ni dah. Ni abang dah. Maman. Tak ada. Ni abang yang berdiri ni memang. Sikit kenal nama je. Kenal nama ni. Sikit dah kenal nama. Assalamualaikum semua. Saya orang panggil kat luar Dadi. Saya ni memanglah kita ni semua daripada kata orang tu kongsi gelap lah. Memang dulu saya pun macam gitu juga. Cuma saya dah sejak saya dah berumah tangga, saya cuba berubah untuk sikit demi sedikit berubah untuk jadi baik untuk anak bini saya lah. Pasal sekarang pun bini saya pun tengah ada dalam kanser stage 2. So yalah, dengan dia punya sakit, saya seorang yang bekerja, so saya nak kena uruskan, pelan-pelan lah saya uruskan juga. Banyak juga kawan-kawan lama saya jumpa yang kongsi gelap ni. Saya pun bukan sombong dengan dorang, saya tetap layan dorang, berbual. Lebih daripada tu saya tak masuk campur lah. Cuma kita ni kan kawan lama, kita bertegur sama antara satu sama lain lah. Saya tak pernah
fikir dia ni macam gini masih sama juga jahat, tak mau layan lah. Tak, saya tegur, saya berbual sikit, dah saya jalan. So, tak ada apa-apa lagi lah, cuma yalah kita ni tak orang tak kita. Kita ni bukan orang senang. Agama kita pun tak berapa kuat, tak berapa pandai. Cuma mana yang patut ni kita haruskan dahululah, kira 5 waktu solat tu nak kena buat kan. Itu perintah Allah. Allah cuma minta kita buat 5 waktu aja. Dia tak ada lebih, tak ada kurang. Dah itu sajalah Ustaz. Bagus. Dah, Bang. Saya nak cakap sekenal diri sikit lah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Nama saya, orang panggil saya Roy lah. Nama betul saya Muhammad Nur. Saya naik kuda kat Singapura ni. Kuda lumba lah. Itulah saya memang ada niat nak akhir hidup ni. Saya tahulah bila semua orang akan meninggal lah. Mati tu betul, mati tu benar. Tapi dalam nak berubah ni banyak dugaan Ustaz. Makin nak ubah makin banyak kena uji. And pada saya kalau tak semestinya kita tak buat benda baik, kita tak boleh sharekan. Kita tak semestinya kalau kita tak solat, kita tak boleh bilang orang tak boleh solat ke apa macam gitu lah Ustaz. Yang penting buat benda baik je Ustaz. Hati nak kena baik je. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Dah, kita doakan sikit. Terima kasih semua kakak-kakak, abang kat luar tu berdiri semua. Bagus, baik-baik orang Singapura ni Ustaz. Masya-Allah. Ustaz Permintaan tak? Boleh. Apa dia bang? Saya ada satu kawan ni. Saja rakam buat kenangan. Saya nak Ustaz doakan dia lah. Semoga dia lepas daripada hukuman gantung lah. Nama dia is orang panggil dia budak jahat. Ai budak jahat. So nama betul dia is Nur Rasyari. Siapa nama dia? Mana? Ni. Sekarang apa Gaus. Tuan bapak dia monyet. Kau betul monyet. Nur Syari. Ni nama betul. Ya. Dia sekarang tengah ni lah, ni saya meniat lah kalau boleh saya nak Ustaz doakan dia, mudahkan urusan dia lah. Ni kawan baik saya, orang panggil dia Pak Singapura is Ayi budak jahat lah. Nama penuh dia itulah. So siapa dah saya cakap Doa supaya Allah mudahkan urusan, beri yang paling baik untuk yes. Allah selamatkan beliau, beri iman. Saya dah 4 tahun 4 dalam tengah jalan, tengah fight. Tengah masih fight lagi in case. Tu saya sebagai satu kawan, saya nak doakan dia lah yang terbaik. Ustaz boleh tolong saya doakan dia? Okey, sekejap Ustaz. Sebelum tu permintaan sekejap dari adik-beradik saya. Sebut nama Nordiana binti Husin. Nordiana binti Husin. Apa khabar? Hai. Masya Allah. Nordiana binti Husin, Allah sayang, Allah beri kebaikan, rahmat, Allah kabulkan doa semua sekali, insya-Allah. InsyaAllah Allah kabulkan adik semua doa-doa cita-cita. Masya Allah. Okay. Dah itu je baby, dah tak minta lagi Okay, bye-bye. Masya Allah. Terima kasih semua baik-baik semua sekali Masya Allah. Ustaz sikit Ustaz, seminit Ustaz ni. Haji Ustaz bukan kenangan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Abang-abang Ustaz Abid Liu yang mulia. Kita jumpa ni disebabkan kerana Allah, kan? Kita dapat jumpa hari ini pasal Allah ada rancang semua, kan? Maka pertama kita kena syukurlah. Orang baik, kan? Orang baik datang jumpa kita ni satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena banyak syukur pada Allah. Allah beritahu bila kita syukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Jadi masya-Allah Ustaz, terima kasih banyaklah datang ke negeri kami ni. Mudah-mudahan Allah sebarkan hidayat insya-Allah. Seperti mana tadi Ustaz punya route tu, mungkin kalau yang untuk LGBT group ke apa,
Dan kita, insya-Allah anda boleh arrangekan lah untuk jumpa mereka dan yang lain-lain, insya-Allah. Kalau ada kesempatan, insya-Allah. Nama dia apa yang buat apa jenazah. Betul. Semalam kita uruskan jenazah kat sini. Jadi alhamdulillah hari semalam jumpa Fadil, hari jumpa Ustaz Ibidli. Allahu akbar. Ini semua ada link. Allah nak kasih hidayat semua, insya-Allah. Itu sebelah terkenali je nama sebelah. Sebab Okay, Ustaz, nama saya Saiful, Ustaz. Nama saya Saiful, Ustaz. Ustaz, saya kalau boleh nak Ustaz doakan nenek saya, Ustaz. Nenek saya sekarang kat dalam hospital. Dia tengah yes, insya-Allah, Ustaz. Sebelah terkenal nama dia. Ini tapak saya Pipi bawah. Assalamualaikum, nama saya Pipi. Ustaz doakan bini saya cepat sembuh lah. Pasal bini saya kena mind stroke. Mind stroke. Itu je tuan. Kita doa sikit, lepas tu kita boleh nak bergambar ke apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayangkan kami. Tak ada sesiapa pun yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Ya Allah, dulu kami sesat, kami jauh daripada Engkau. Engkau yang ambil kami, kutip kami, beri kami sedikit hidayah untuk mengenal Engkau, ya Allah. Kami sangat bahagia dapat kenal Engkau, ya Allah. Kami bahagia dapat sebut nama Engkau, ya Allah. Kami bahagia dapat dengar nama Engkau, ya Allah. Kami bahagia Engkau melihat kami, ya Allah, yang sedang melihat kami, yang mendengar doa kami, yang mengetahui isi hati kami. Ampunkan dosa-dosa kami semua, ya Allah. Ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Kami bersama dalam satu majlis kawan-kawan kami, ya Allah. Abang Fadil dan semua kawan-kawan di sini, ya Allah. Semua kawan-kawan yang baik, ya Allah. Keluarga mereka yang diuji, ya Allah. Buat tuan rumah, ya Allah. Ibu dia memiliki rumah ni, ya Allah, yang baru saja meninggal dunia, ya Allah. Ampunkan dosa beliau, ya Allah. Hadiahkan beliau syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Sayangilah beliau, ya Allah. Luaskan kubur beliau, ya Allah. Ya Allah, berilah ketabahan, kekuatan buat anak-anak yang ditinggalkan, ya Allah. Buat keluarga yang ditinggalkan, ya Allah. Rahmatilah beliau, sayangi beliau. Temukanlah beliau dengan ahli keluarga lain yang telah sampai di sana, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, antara kawan-kawan kami ni, ya Allah, ada yang isteri sakit, ya Allah, ditimpa sakit berat. Ada nenek ditimpa sakit berat, keluarga ditimpa sakit. Kau sembuhkan, sihatkan, ya Allah. Kau sembuhkan, sihatkan, ya Allah. Kau Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kabulkan doa kawan-kawan kami, ya Allah. Mereka bersedih atas kesakitan orang-orang yang mereka sayangi, dan kami menimpa orang-orang kami sayang yang sedang bersedih, yang sedang kesakitan, Kau sembuhkan. Ya Allah, antara kawan kami di sini, ya Allah, ada yang dalam penjara, ya Allah. Ada yang sedang menanti hukum gantung, ya Allah. Kau berilah kesabaran, ketabahan buat keluarga beliau, dan untuk beliau yang sedang melalui, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah beliau. Ya Allah, bantulah beliau, ya Allah. Mereka sedang dalam proses, ya Allah, untuk dalam perayuan dan sebagainya. Kau permudahkan, ya Allah. Kau mudahkan, kabulkan doa beliau, ya Allah. Berilah peluang pada beliau, ya Allah, supaya kami dah bersama-sama kami semua untuk semakin dekat pada Engkau, ya Allah. Berilah peluang masa lagi yang berharga dalam hidup beliau, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah, kabulkan doa beliau, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua, ya Allah. Sayanglah pada kami, terimalah kami, ya Allah. Ya Allah, sayanglah kepada kami, terimalah pada kami semua, ya Allah. Kami dahaga untuk dekat pada Engkau, ya Allah. Kami rindu untuk dekat pada Engkau, ya Allah. Tiada dalam hati kami yang lebih kami inginkan lebih daripada keredaan Kau, ya Allah. Redalah atas kami, atas apa yang kami buat ini. Janganlah tolak kami, jangan tolak kami, ya Allah. Jangan marah kami, jangan marah kami, ya Allah. Jangan tolak kami, jangan marah kami. Kalau Kau marah kami, kami tak tahu mana kami nak pergi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Sayanglah kami, ya Allah. Ampun dosa kami, sayanglah pada kami semua, ya Allah. Ampunlah dosa mak ayah kami, sayangi, hadiahkan mereka syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Isteri anak-anak kami, Kau jagakan mereka, ya Allah. Adik-beradik kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kawan-kawan kami di sini yang ditimpa kesusahan, kesedihan, diuji dengan ujian-ujian, ya Allah. Abang Fadil juga diuji dengan ujian-ujian yang berat, ya Allah. Hanya Kau yang Maha mengetahui, yang tak pernah tinggalkan kami, ya Allah. Kami tahu ujian ni kerana Kau sayang pada kami, bukan bencinya Kau pada kami.
Ya Allah, pegang pimpinlah kami, jangan lepaskan kami. Pimpinlah kami, sayanglah pada kami. Pimpinlah kami, sayanglah pada kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudahkanlah berkat kami rezeki yang halal ya Allah. Jauhi kami pada rezeki yang haram ya Allah. Pimpinlah kami, beri kekayaan di sisimu kepada kami, sehingga kami tak minta-minta kepada selain daripada-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, satu hari nanti temukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami sayangi, rindui ya Allah. Kami rindu sayang kat Nabi kami ya Allah. Kami teringin nak jumpa Nabi kami ya Allah. Kami teringin nak jumpa Nabi kami ya Allah. Nabi yang sangat baik, sangat mulia ya Allah. Tak pernah ada manusia sebaik beliau dalam dunia ini. Ya Allah, berjuta-juta rahmat kebaikan Kau beri pada Nabi Muhammad. Berilah sedikitlah hidup kami supaya kami dapat meneruskan perjuangan beliau ya Allah. Beri kami dapat meneruskan perjuangan beliau ya Allah. Beri kami dapat meneruskan perjuangan beliau ya Allah. Beri kami dapat istiqamah, istikhlas atas kerja Nabi ini sehingga hayat kami. Pilih kami semua untuk keluar di jalan-Mu ya Allah. Pilih kami dapat istiqamah, istikhlas di jalan-Mu ya Allah. Redhalah pada kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Guru-guru kami, alim ulama yang kami sayangi, sayangilah mereka ya Allah. Dan timpa kesusahan dan kesedihan, Kau bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami, alim-alim ulama kami yang ditimpa kesusahan, kesedihan, bantulah mereka ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau maafkanlah kami, Kau ampunlah dosa kami ya Allah. Kau maafkanlah kami, ampun dosa kami semua ya Allah. Kau ampunkan, maafkan kami semua ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Jangan lepaskan kami, tolonglah kami, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kesianlah pada kami ya Allah. Kami tak ada siapa-siapa selain Kau ya Allah. Kami tak ada siapa-siapa selain Kau. Kami cuma ada Engkau ya Allah. Kami semua cuma ada Engkau ya Allah. Kami tak ada siapa-siapa selain Kau ya Allah. Kami cuma ada Engkau ya Allah. Kesianlah kat kami. Kesianlah kat kami ya Allah. Sayanglah kat kami. Jangan tolak kami ya Allah. Jangan tolak kami. Kesianlah kat kami ya Allah. 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 Sayanglah pada kami. Jangan tolak kami ya Allah. Kesianlah kami. Sayanglah pada kami. Jangan tolak kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kesianlah kami semua. Tolonglah kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Janganlah tolak kami ya Allah. Kabulkan doa kawan-kawan kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Kau Maha Pemurah, Maha Penyayang ya Allah. Kami cuba nak Kau sayang kami ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang hina, yang kotor ya Allah. Kami hina, kotor, banyak dosa. Kau maafkanlah kami ya Allah. Sayanglah pada kami ya Allah. Sayanglah pada kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah. Kami rindu pada Engkau ya Allah. Kami rindu pada Engkau ya Allah. Kami rindu nak dekat dengan Engkau ya Allah. Kami rindu nak sayang pada Engkau ya Allah. Kami benar-benar nak sayang pada Engkau ya Allah. Kami nak kenal Engkau, nak sayang Engkau macam Nabi sahabat sayang Engkau ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kawan-kawan kami, jiran-jiran kami ya Allah. Masyarakat di sini Kau rahmatilah kami. Kami di hujung-hujung dunia ya Allah. Akhir zaman ya Allah. Kau tolonglah kami semua ya Allah. Ujian demi ujian datang ya Allah. Fitnah demi fitnah datang tak berhenti ya Allah. Ujian demi ujian, fitnah demi fitnah datanglah hidup kami. Kau tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Sayang, kabulkan doa kami ya Allah. Antara kami yang ni ya Allah, ada yang Kau terima, Kau sayang, Kau kabulkan doa kami semua ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.